Tuan-tuan dan puan-puan, perasan atau tidak dalam dialog baru-baru ini antara Ustaz Salman Ali dan juga Ustaz Engku Ahmad Fazil tentang Syekh Nazim Al-Haqqani, apakah beliau sesat atau tidak mengikut parameter Ahli Sunnah wal Jamaah? Jika ditonton dialog ilmiah tersebut, akan diperhatikan, akan didapati Ustaz Engku beberapa kali menyebut nama Syekh Mahmud Adil. Syekh Mahmud ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz Engku adalah pemimpin rasmi bagi tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah pada masa kini. Maka apa-apa perkara berkaitan dengan tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah atau Syekh Nazim Al-Haqqani hendaklah berdasarkan rujukan kepada Syekh Mahmud Adil. Okey, ini sama-sama kita tahu daripada dialog itu. Cumanya, satu perkara yang tidak dijelaskan oleh Ustaz Engku, iaitu Syekh Mahmud Adil selain beliau adalah pemimpin tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah pada masa kini, beliau juga adalah anak sulung kepada Syekh Nazim Al-Haqqani. Kenapa perkara ini tidak ditonjolkan? Bukankah jika ia ditonjolkan maka ia akan menjadi hujah yang lebih power bagi Ustaz Engku? Atau mungkin Ustaz Engku sebagai orang yang arif dalam bidang undang-undang, beliau asalnya memang dalam bidang undang-undang, ingin menyembunyikan sesuatu daripada para penonton ketika sesi dialog tersebut? Jeng. Ikuti penjelasan saya dalam video ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sesiapa yang tertinggal kapal terbang, saya merujuk kepada sebuah dialog ilmiah yang berlangsung pada 25 Jun tahun 2022 anjuran KUIPS Perlis antara Ustaz Salman Ali dan juga Ahli Sunnah wal Jamaah Research Group yang diwakili oleh Ustaz Engku Ahmad Fazil. Bagi sesiapa yang tertinggal, saya bagi link rakaman tersebut di bahagian description. Saya menyambut baik majlis dialog seperti ini. Alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada penganjur, kepada ahli-ahli panel dan juga kepada para hadirin yang hadir dalam dewan ketika dialog itu berlangsung. Moga-moga dialog ilmiah seperti ini dapat diteruskan lagi, ya. Saya pada hari dialog itu dilangsungkan 25 Jun pagi, saya ada urusan, saya tak dapat menonton. Saya hanya sempat menonton pada hari Ahad. Kemudian sambung Ahad, kemudian sambung Selasa. Kerana panjang, ya, rakaman itu jumlah masanya 4 jam lebih dan saya menonton sedikit. Sambil menonton saya buat nota. Jadi dalam masa 3-4 hari tu, hari ni saya buat video ni 29 Jun, dialog itu 25 Jun. Dalam masa beberapa hari ini sudah agak ramai yang memberi komen, memberi ulasan. Mereka yang pro kepada Ustaz Engku akan beri ulasan sekian-sekian. Mereka yang pro kepada Ustaz Salman akan memberi ulasan sekian-sekian. Maka saya pun better late than never akan memberi ulasan juga dalam video ini, insya-Allah. Dan saya akan memberi ulasan ke atas Ustaz Engku Ahmad Fazil. Kenapa? Kerana jika tuan-tuan dan puan-puan perasan, kalau yang belum tengok dulu, ya. Ustaz Engku menjadikan dialog ilmiah itu seolah-olah, saya ulangi, seolah-olah perbicaraan di mahkamah. Okey? Perhatikan juga dari sudut cara penghujahan Ustaz Engku, seolah-olah the accused yang tertuduh ialah Syekh Nazim Al-Haqqani, peguam prosecutor ialah Ustaz Salman Ali, sementara Ustaz Engku ialah defense lawyer. Bahkan boleh juga disebut sebagai defense team sebab beliau datang dengan 3 orang, Ustaz Engku, Baba Rashid dan seorang pendekar di belakangnya, ya. Ada kawan-kawan tertanya-tanya kenapa ada pendekar di belakang tu, masing-masing memberi teori, ya. Pada pandangan saya, kehadiran pendekar itu ialah memberi kesan psikologi untuk menggelabarkan Ustaz Salman. Ada 3 orang ni. Ada Ustaz Engku, ada Baba Rashid, ada pendekar, bergelabar. Tapi Ustaz Salman relax saja, ya. Okey. Jadi defense team 3 orang, tetapi yang berbicara ialah Ustaz Engku sahaja.
Dan kita juga dapat lihat bagaimana Ustaz Engku berkata bahawa tidak boleh disesatkan seorang Muslim, yang ini tidak boleh disesatkan Syekh Nazim Al-Haqqani tanpa bukti yang sahih. Dan inilah yang kalau kita rujuk dalam mahkamah, ia bermaksud, ia yang dikatakan sebagai innocent till proven guilty. Jadi Syekh Nazim ni innocent till proven guilty. Maka alang-alang Ustaz Engku dalam sesi dialog itu menjadikannya seolah-olah sebagai satu perbicaraan di mahkamah, maka saya pun ingin mengulas atau mengeriak hujah-hujah. Mengeriak ada ke? Membuat video react ini ke atas cara penghujahan Ustaz Engku seolah-olah kita di mahkamah juga ya. Kita main-main mahkamah lah, okey? Bolehlah main-main sikit, jangan serius sangat ya. Okey, baik. Pertama sekali, jika kita lihat penghujahan utama oleh Ustaz Engku Ahmad Fazil ialah to cast doubt over the prosecutor's evidence. Okey, sebagai seorang prosecutor, Ustaz Salman mestilah membawa hujah dan bukti to prove beyond doubt that Syekh Nazim Haqqani is guilty. Okey, and Ustaz Engku and his team, their role is to cast doubt over the evidence. Okay? Jadi, to cast doubt over the prosecutor's evidence, kita dapat lihat bagaimana Ustaz Engku Ahmad Fazil dalam semua 3 sesi. Sesi pertama apabila beliau bercakap selama sejam, sesi interogasi dan sesi pergulungan, Ustaz Engku memberi fokus kepada meruntuhkan cara pengambilan sumber dan sumber-sumber yang digunakan oleh Ustaz Salman Ali, sehingga beliau sebut sendiri sebagai dhaif jiddan, tidak ilmiah, sembrono, dan ada juga beliau sebut boleh dibakul sampahkan. Jadi di sini apa yang cuba digunakan oleh Ustaz Engku ialah macam saya sebut tadi di dalam mahkamah, apa yang digunakan oleh defense lawyer, yakni to cast doubt over prosecutor's evidence. Bahasa Melayu sebut menabur benih-benih keraguan ke atas bukti-bukti peguam pihak sana. Okey. Jadi macam mana kita nak jawab ni? Okey. Dalam mahkamah, saya bukan lawyer, saya bukan lawyer, tapi sikit-sikit tu tahulah. Jadi seolah-olah kita main-main mahkamah je lah, jangan serius sangat. Dalam mahkamah ada apa yang disebut sebagai menggunakan kes sebelum ini sebagai pembuktian dalam perbicaraan yang sedang berlaku. Ini disebut sebagai presiden. Menggunakan kes sebelum ini sebagai pembuktian ataupun hujah dalam perbicaraan mahkamah yang sedang berlaku sekarang ini. Ia disebut sebagai presiden. Jadi, boleh tak kita menggunakan presiden untuk mengatakan bahawa keraguan yang cuba ditimbulkan oleh Ustaz Engku ke atas cara pengambilan sumber dan sumber-sumber Ustaz Salman tersebut, boleh tak kita guna presiden? Saya kata boleh. Sebab ada banyak presiden dalam disiplin ilmu Islam, dalam sejarah ilmu Islam. Apakah presiden itu? Apakah contoh-contoh sebelum itu? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita mengkaji sejarah tokoh-tokoh, imam-imam, sarjana-sarjana dalam sejarah Islam, kita akan dapati sebahagian besar daripada mereka tidak menulis kitab sendiri. Saya ulangi, akan kita dapati sebahagian besar daripada imam-imam, tokoh-tokoh, sarjana-sarjana dalam sejarah Islam ini tidak menulis kitab sendiri. Atau sebahagian mereka menulis sebahagian kitab, sebahagian lagi diriwayatkan oleh anak-anak murid mereka. Kita ambil satu contoh. Okey, kita di Malaysia mazhab apa? Mazhab Syafi'i kan? Okey. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 204 Hijrah adalah satu contoh yang baik dalam perkara ini. Pendapat-pendapat beliau majoritinya diriwayatkan oleh anak-anak muridnya. Bukan beliau menulis kitab. Bahkan sejauh kajian saya yang beliau tulis sendiri, betulkan jika saya silap, ialah kitab Ar-Risalah. Itu beliau tulis. Dan kitab Risalah ni ada 2 versi. Versi yang pertama, tapi ia telah hilang, tidak sampai pada kita. Versi yang kedua, itu yang sampai pada kita sekarang ni ya, kitab Ar-Risalah. Tapi banyak yang lain, ia diriwayatkan oleh anak-anak muridnya. Sebagai contoh, apabila kita membicarakan tentang pandangan awal Imam Asy-Syafi'i
yang kita sebut sebagai Qaul Qadim. Ia diriwayatkan oleh anak-anak muridnya. Dua yang paling masyhur ialah Hasan bin Muhammad Al-Za'farani, wafat tahun 260 Hijrah, dan Abu Ali Al-Husain bin Ali Al-Karabisi yang wafat tahun 264 Hijrah. Okey, pendapat beliau yang baharu pula yang kita sebut sebagai Qaul Jadid, ia diriwayatkan oleh anak-anak murid. Dua yang paling masyhur ialah Yahya bin Ismail Al-Muzanni, wafat tahun 254 Hijrah, dan Abu Yaqub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti. Ada juga yang berkata cara sebut ialah Al-Buyuti. Jadi Al-Buyuti boleh, Al-Buwaiti boleh, wafat tahun 231 Hijrah. Okey. Dan kitab beliau yang masyhur, kitab fiqh beliau yang masyhur apa? Kitab Al-Um. Bukan beliau tulis tangan sendiri. Ia diriwayatkan oleh murid beliau yang bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Maradi yang wafat tahun 270 Hijrah. Jadi Imam Asy-Syafi'i ini sendiri, beliau tidak menulis. Okey, banyak pandangan-pandangannya, fiqhnya diriwayatkan oleh anak-anak muridnya, termasuklah kitab beliau yang sangat masyhur, iaitu kitab Al-Um. Bila kita sebut kitab Al-Um, kita selalu katakan kitab Al-Um Imam Syafi'i, kitab Al-Um Imam Syafi'i. Ya, memang betul. Tetapi yang sebenarnya menulis kitab itu ialah Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Maradi, wafat tahun 270 Hijrah. Demikian juga ya, sebagai contoh lain. Sebagai contoh, kita masih lagi bersama Imam Asy-Syafi'i. Pandangan beliau, perkataan beliau yang masyhur bahawa bid'ah ini terbahagi kepada dua, bid'ah mazmumah dan bid'ah mahmudah, bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji. Itu beliau tulis di mana? Tidak ada kan? Okey, ia diriwayatkan oleh anak muridnya yang ini Harmalah bin Yahya Al-Tujubi yang wafat tahun 243 Hijrah. Sebagaimana yang diriwayatkan secara bersanad oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Lebih kurang 200 tahun kemudian ya. Okey, juga dalam satu lafaz yang lain sama juga, Mahmudah dan Mazmumah, diriwayatkan oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Maradi yang wafat tahun 270 Hijrah. Ini sama ya, penulis kitab Al-Um tu, dan ini tercatat, ini dengan sanadnya tercatat dalam kitab Imam Al-Baihaqi ya, Al-Madkhal ila As-Sunan Al-Kubra. Okey, jadi yang biasa kita dengar tentang bid'ah tu, terpuji, tercela, terpuji, tercela kan, Imam Syafi'i sendiri terbahagi kepada dua. Bukan tulisan tangan Imam Syafi'i, tetapi diriwayatkan oleh anak muridnya dan hanya tertulis dalam kitab lebih kurang 200 tahun kemudian ya. Macam Imam Abu Nu'aim lebih kurang 200 pada kurun ke-5. Demikian juga Imam Al-Baihaqi ya, kurun ke-5 Hijrah. Jadinya kalau kita nak menggunakan, kalau kita menggunakan hujah, cara penghujahan Ustaz Engku Ahmad Fazil, Imam Syafi'i tak tulis kitab. So, anak-anak murid dia yang salin. Okey, yang salin, yang pertama menyalin, kita tahu namanya, kita tahu biografinya. Tadi saya telah sebut nama-namanya, dan biografinya kita boleh cari dalam kitab-kitab seperti Syiarul A'lam An-Numala dan sebagainya ya. Cuma, itu salinan pertama tu. Salinan-salinan seterusnya siapa yang buat? Sebab zaman tu tak ada mesin cetak. So, timbul soalan juga. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya bertanya soalan yang sama ditanya oleh Ustaz Engku ni lah, dalam rangka to cast doubt over prosecutor's evidence kan. Okey, kedua, apakah mereka ni dalam salinan tu turut menjelaskan konteks ucapan Imam Asy-Syafi'i? Okey. Ketiga, sebagaimana yang ditanyakan sendiri oleh Ustaz Engku, mungkinkah berlaku dalam rangka penulisan itu, dalam rangka transkrip itu, berlaku salah faham, salah dengar, salah salin kot? Okey, keempat, bila dah habis salin tu, katakanlah kita ambil contoh kitab Al-Um tu lah. Okay, Ar-Rabi' Al-Muradi telah habis salin. Imam Asy-Syafi'i semak dan lulus ke? Lepas tu cop ke? Endorse, diiktiraf? Kan? Sama kan seperti soalan Ustaz Engku kan? Syekh Nazim Al-Haqqani semak dan lulus kan tak? Sama juga dalam kes Imam Syafi'i ni. Imam Syafi'i semak dan lulus balik tak? Kitab Al-Um tu. Ada Imam Syafi'i cerita ke mana-mana ke? Kemudiannya, sebagaimana hujah Ustaz Engku juga, Imam Syafi'i lepas tu dia buat promosi lah kitab Al-Um.
Dan nombor 6, nombor 6 ni soalan power. Kitab yang ditulis oleh Rabi' Al-Muradi tu, ada ISBN ke tak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum berlaku apa-apa salah faham di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, saya bertanya ini bukan untuk meragukan kesahihan sumber asal dalam mazhab Asy-Syafi'i, tetapi saya sekadar menjelaskan bagaimana cara periwayatan ilmu itu adalah sesuatu yang baku, yang telah berlaku kepada tokoh-tokoh, kepada imam-imam, kepada sarjana-sarjana sebelum ini, dan ia dapat kita jadikan contoh, ia dapat kita jadikan presiden dalam kes mahkamah yang seolah-olah yang sedang berlaku sekarang ini, ya. Sebab semua ni, sekali lagi saya jelaskan bahawa dalam sejarah Islam, kebanyakan para tokoh, para imam, para sarjana, mereka tidak menulis. Atau mereka menulis sebahagian tidak tulis. Kebanyakannya diriwayatkan, ditulis oleh anak-anak murid mereka. Baik penyalinan ataupun baik guru cakap, diktatkan imla, anak murid tulis. Dan ini adalah cara penyampaian ilmu, cara periwayatan ilmu yang memang berlaku dalam disiplin ilmu Islam, dan ia diterima sehingga sekarang. Seandainya nak dikatakan bahawa cara pengambilan sumber dan sumber-sumber Ustaz Salman Ali dalam kes Syekh Nazim Al-Haqqani dan apa yang diriwayatkan oleh anak-anak muridnya adalah sesuatu yang dhaif jiddan, tidak ilmiah, sembrono dan boleh dibakul sampahkan, maka banyak lagi yang sebenarnya boleh dibakul sampahkan. Jadi usaha Ustaz Engku di sini untuk cast doubt over prosecutor's evidence has a bigger consequences. Okay? Ustaz Engku, dia nak membela seorang, Syekh Nazim. Tapi dia tak sedar dalam rangka berbuat demikian, dia sebenarnya memberi kesan buruk kepada sesuatu yang lebih luas lagi. Tapi tak apa, kita kembali kepada olok-olok main mahkamah tu. Jadi, Ustaz Engku sebagai peguam bela, sebagai defense lawyer, cuba membela Syekh Nazim berdasarkan menaburkan keraguan ke atas sumber tersebut. Maka sebagai prosecutor, kita boleh jawab balik macam mana? Kita boleh guna contoh-contoh sebelum ini yang dalam mahkamah disebut sebagai presiden. Dan kita ada banyak presiden sebenarnya. Di sini saya bagi Imam Syafi'i sebagai satu contoh saja. Kita ada banyak contoh-contoh lain di mana para imam, para tokoh, para sarjana, mereka ini tidak menulis kitab. Pandangan-pandangan mereka diriwayatkan oleh anak-anak murid mereka dan ia sampai kepada kita sehingga sekarang, dan ia adalah sesuatu yang valid, ialah sesuatu yang sah, lagi sahih dan boleh digunakan. Maka kembali kepada rujukan yang digunakan oleh Ustaz Salman Ali, ia bukan sekadar digunakan oleh Ustaz Salman Ali dalam dialog ilmiah itu, tetapi ia sebenarnya digunakan oleh kesemua pengamal tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah di serata dunia. Apabila Ustaz Engku Ahmad Fazil dalam rangka cuba untuk meragukan, cuba untuk meruntuhkan sumber-sumber tersebut, tanpa beliau sedari, beliau sedang meruntuhkan sumber rujukan kepada kesemua para pengamal, para pengikut tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah. Dan dalam konteks yang lebih luas, beliau juga sedang meruntuhkan salah satu cara periwayatan ilmu-ilmu dalam sejarah Islam, ya, sebagai yang saya katakan tadi. Jadi kembali kepada rujukan yang digunakan oleh Ustaz Salman Ali, saya katakan, anak-anak murid Syekh Nazim Al-Haqqani yang disebut namanya oleh Ustaz Salman dalam video itu, Syekh Hisham Akabani, JF Haddad ke Hasan Dik, apa semua tu, mereka adalah anak-anak murid senior Syekh Nazim Al-Haqqani, dan mereka lah orang yang paling memahami ajaran guru mereka itu, dan mereka menyampaikannya, mereka menterjemahkannya dari bahasa Turki ke bahasa Inggeris dalam suasana yang jujur lagi amanah bagi meneruskan ajaran guru mereka. Mereka lah orang yang paling faham. Kita tak boleh kata mereka ni salah faham. Kita tak boleh kata mereka ni sengaja nukil, tulis out of context. Kita tak boleh nak berkata mereka ini tak pandai terjemah, tapi terjemah tembak-tembak saja ke apa ke. Tak, sebab mereka ni anak muridnya dan mereka mahu meneruskan ajaran
pendapat-pendapat Syekh yang mereka sayangi, yang ini Syekh Nazim Al-Haqqani. Jadi mereka ini jujur, amanah, lagi paling memahami apa yang disampaikan itu. Seterusnya, apa yang disampaikan oleh Ustaz Salman Ali itu, sumber-sumber, kaedah pengambilan sumber apa itu, telah disemak semula baru-baru ini oleh seorang sahabat saya, Ustaz Suhaili Nain, dan telah pun beliau jelaskan dalam beberapa posting beliau di Facebook beliau sendiri, dan saya bagi link di bahagian description. Okey. Jadi kesimpulannya, sebagai menjawab penghujahan pertama oleh Ustaz Engku Ahmad Fazil, sekali lagi saya katakan bahawa Ustaz Engku beliau cuba bermain-main seolah-olah perbicaraan mahkamah, dan kita tahu salah satu strategi defense team, defense lawyer ialah to cast doubt over the prosecutor's evidence, untuk menimbulkan keraguan pada bukti-bukti yang dikemukakan oleh peguam yang di sebelah sana, prosecutor, ya. Dan ini kita dapat jawab dengan menggunakan satu kaedah yang memang digunakan dalam mahkamah, iaitu menjadikan kes ataupun contoh sebelum ini sebagai hujah dalam perbicaraan yang sedang berlaku, yang ini disebut sebagai presiden. Dan dalam kes ini ada banyak presiden di mana dalam sejarah Islam terdapat sekian banyak contoh di mana para imam, para tokoh, para sarjana mereka tidak menulis, tapi sebaliknya anak-anak murid mereka lah yang menulis. Dan ia sampai kepada kita dan kita menerimanya sebagai sesuatu yang sahih, sesuatu yang sah daripada imam tersebut. Sebagai contoh, Imam Asy-Syafi'i sendiri, ya. Jadi kembali kepada sumber-sumber yang digunakan oleh Ustaz Salman Ali, sekali lagi saya ulangi, ia diriwayatkan oleh anak-anak murid senior Syekh Nazim Al-Haqqani. Mereka itulah yang paling memahami ajaran Syekh Nazim Al-Haqqani, dan mereka begitu sayang dan mereka begitu bersungguh-sungguh dalam ikutan tarikat itu, dan mereka ingin menyampaikan ajaran guru mereka kepada masyarakat, lalu mereka akan melakukannya secara amanah lagi jujur. Mereka tidak akan berdusta dalam perkara itu, ya. Ada pun tentang laman web, ada perbincangan tentang laman web juga. Maka bezakan antara pemilik laman web dengan individu yang menguruskan laman web dari sudut teknikal, dari sudut IT. Sebagai contoh, saya sendiri ada laman web, alhamdulillah. Laman web saya www.hafizfirdaus.com. Itu laman web saya, tapi saya langsung tak tahu tentang web lah, HTML, apa semua tu. Lalu ada dua orang yang mengurus laman web saya, nak sebut webmaster ke, nak sebut dari sudut teknikal ke apa ke, memang mereka yang urus, tapi itu laman web saya. Dan bila saya pilih orang yang nak mengurus laman web saya akan pilih orang yang semanhaj dengan saya, supaya tidak ada pertukaran tentang apa-apa kandungan dalam laman web saya itu. Okey, demikian juga apabila anak murid Syekh Nazim memiliki sebuah laman web, memanglah kemungkinan besar mereka bukanlah yang mengurus laman web tersebut dari sudut teknikalnya, dari sudut IT-nya, dari sudut webmasternya. Ada orang-orang lain yang lebih arif yang akan menguruskannya. Dan sudah tentu orang yang menguruskan itu adalah sama manhaj daripada tarikat, daripada ahli-ahli, daripada pengamal tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah itu sendiri. Takkan dia pilih webmaster daripada kalangan Salafi? Sudah tentu tidak, kan? Jadi nampak macam berlaku kekeliruan apabila sebut laman web tu, laman web siapa dan siapa yang mengurus. Okey, pemilik dia memang anak murid senior Syekh Nazim yang menguruskannya dari sudut teknikalnya, dari sudut IT-nya, dari sudut web hostingnya, dari sudut domain name-nya, dari sudut kontennya, dari sudut hiasannya, apa semua tu. Yang itu memang orang lain, tetapi orang itu kita kata memang akan berasal daripada yang semanhaj. Takkanlah pula anak murid senior Syekh Nazim ambil webmaster daripada kalangan Salafi, kan? Sudah tentu tidak, ya. Jadi moga-moga tidak berlaku kekeliruan dalam perkara ini. Jadi ini hujah saya bagi menjawab penghujahan pertama Ustaz Engku Ahmad Fazil yang cuba mengkritik sumber-sumber dan cara pengambilan sumber oleh Ustaz Salman Ali, ya. Okey, baik. Kita beralih kepada seterusnya pula. Berlaku pertentangan dalam penghujahan Ustaz Engku dan sesiapa yang hadir di mahkamah, sesiapa yang hadir mendengar sesi dialog tersebut, kalau dia dengar-dengar mesti dia pun
Sebabnya, Ustaz Engku Ahmad Fazil, dalam semua sesi beliau, maknanya yang 1 jam pertama, sesi interogasi, sesi pergulungan, beliau berusaha untuk menekankan bahawa cara pengambilan sumber dan sumber-sumber yang digunakan oleh Ustaz Salman Ali adalah seperti yang saya kata tadi apa? Dhaif jiddan. Tapi ada juga boleh kata dhaif jiddan tapi tak palsu. Okey, tidak ilmiah, sembrono dan boleh dibakul sampahkan. Cuma anehnya Ustaz Engku tetap berusaha untuk menjelaskan hujah-hujah yang dikemukakan oleh Ustaz Salman bagi menilai sesat ke atas Syekh Nazim Al-Haqqani. Padahal jika sumber-sumber itu adalah seperti yang Ustaz Engku sendiri nilai, yang sendiri katakan dhaif jiddan, tidak ilmiah, sembrono, boleh dibakul sampahkan, apa perlu menjelaskan hujah-hujah tersebut? Okay, inilah yang saya masukkan dengan pertentangan itu. Jika di satu sudut dikatakan sumber-sumber itu ialah seperti yang saya katakan tadi, lalu kenapa pula beliau berusaha untuk menjelaskan hujah-hujah tersebut dalam rangka membela Syekh Nazim? This is a contradiction. Saya bagi permisalan sebagai contoh, ketika sesi pembentangan pertama oleh Ustaz Engku Ahmad Fazil, okey, mula-mula beliau mulakan tentang Wahabi juga. Ustaz Engku dengan Wahabi berpisah tiada. Okey. Kemudian masuk menjelaskan kelemahan sumber, cara pengambilan sumber oleh Ustaz Salman. Kemudian menjelaskan tentang biografi Syekh Nazim Al-Haqqani. Kemudian mulai video link yang saya bagi di bahagian description, mulai minit 2 jam 24 dan 20 saat Ustaz Engku berusaha untuk menjelaskan hujah-hujah yang dikemukakan oleh Ustaz Salman bagi menilai sesat ke atas Syekh Nazim Al-Haqqani. Bahkan pada pengamatan saya kata bersungguh-sungguh. Sebab pada ketika itu masa dah tinggal sikit. Kena pula slide tu yang Ustaz Engku buat. Tapi Ustaz tu kata time tu juga dia menulis. Jadi font tu kecil sangat. Dan nampak dia betul-betul bersungguh-sungguh mengejar masa untuk menjelaskannya. Namun dapat jelaskan sedikit saja sebab baki masa yang tinggal hanyalah 19 minit. Jadi, ini yang saya kata aneh dan contradiction. Sebab jika sumber-sumber yang digunakan oleh Ustaz Salman, cara pengambilan sumber-sumber tersebut adalah dhaif jiddan, tidak ilmiah, sembrono, boleh dibakul sampahkan, apa perlu menjelaskan hujah-hujah tersebut? Why you want to answer those allegations when in the very first place you have cast doubt over those allegations? Why bother to answer? Same thing. Dalam sesi interogasi oleh Ustaz Salman, yang ini apabila Ustaz Salman yang interrogate, tanya kepada Ustaz Engku, Ustaz Engku juga berusaha untuk menjelaskan soalan-soalan yang dikemukakan oleh Ustaz Salman. Padahal, sepatutnya Ustaz Engku Ahmad Fazil tak layan dah soalan-soalan tersebut sebab penghujahan pertama beliau ialah semua itu adalah kita kata apa tadi? Dhaif jiddan, tidak ilmiah, sembrono dan then why you bother to entertain? Sebaliknya, anda wahai Ustaz Engku cukup bagi setiap soalan anda cukup menjawab apa? No comment kerana sumber anda adalah dhaif. No comment sebab sumber anda adalah dhaif jiddan. No comment sebab sumber anda wahai Ustaz Salman adalah ni. But why do you bother to answer? Why do you bother to comment? Why do you bother to layan? Menunjukkan secara tidak langsung anda sendiri wahai Ustaz Engku mengakui bahawa perkara-perkara tu dalam tu ada kebenarannya. Sebab tu anda pun cuba untuk menjelaskannya. Dan penjelasan itu sama ada membantu suasana ataupun memburukkan lagi, itu saya serahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menilainya. Jadi di sini yang saya nak tekankan tu ada contradiction. Pertama, Ustaz Engku telah pun cast doubt ni, kok bahasa Melayu sebut apa? Saya sebut ni lah. Telah menaburkan benih-benih keraguan ke atas sumber dan cara pengambilan sumber oleh Ustaz Engku. Oleh Ustaz Salman. Alright. Tapi kemudian yang pergi layan balik sumber-sumber tu buat apa? Patut diam je. No comment. Dhaif.
no comment, don't MG done. Tak payah layan lah, kamu pergi layan. Tu menunjukkan indirectly you believe that it is right. You also have read it somewhere, kan? Alright. Jadi ini yang poin kedua yang saya nak sebut. Okey, kita masuk poin ketiga. Siapakah Syekh Mahmad Adil? Sebagaimana yang saya bagi intro di permulaan video ini. Okey, Syekh Mahmad Adil ni sebagaimana yang disebut berulang kali ataupun beberapa kali oleh Ustaz Engku adalah pemimpin rasmi Tarekat Naqsyabandiyah Al-Aliyah pada masa kini. Bahkan beliau dilantik secara peribadi oleh Syekh Nazim Al-Haqqani sebagai pengganti beliau, spiritual leader bagi Tarekat Naqsyabandiyah Al-Aliyah. Satu perkara yang macam saya kata tadi, Ustaz Engku tidak terangkan ialah bahawa Syekh Mahmad Adil adalah juga anak kepada Syekh Nazim Al-Haqqani. Kenapa perkara ini tidak ditonjolkan oleh Ustaz Engku? Bukankah dengan penonjolan ini, hujah-hujah ataupun penafian yang dilakukan oleh Syekh Mahmad Adil dalam berbalas-balas email itu menjadi lebih power, lebih kukuh, kan? Kita kata sudah tentu seorang anak lebih memahami pandangan-pandangan ayahnya. Seorang anak lebih mengetahui, lebih memahami, lebih arif selok-belok pandangan ayahnya. Lalu apabila seorang anak apabila seorang anak menafikan dakwaan yang dituduh, yang dilontarkan ke atas ayahnya, sudah tentu itu lebih power, kan? Kenapa perkara ini tidak ditonjolkan? Tuan-tuan dan puan-puan, dalam mahkamah perkara seperti ini, kalau ditonjolkan Syekh Mahmad Adil ni sebagai anak kepada Syekh Nazim Al-Haqqani, akan berlaku sesuatu yang disebut sebagai conflict of interest. Conflict of interest. Pernah dengar tak? Okey. Jadi, apabila ditonjolkan Mahmad Adil sebagai anak kepada Syekh Nazim Al-Haqqani, ia akan ditolak kerana berlaku conflict of interest, kerana seorang anak sudah tentu akan membela ayahnya daripada tuduhan-tuduhan sesat dengan apa cara sekalipun. Ustaz Engku Ahmad Fazil sebagai seorang yang arif dalam bidang undang-undang, beliau asalnya memang dalam bidang undang-undang. Tak silap saya pensyarah dalam jurusan undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia sebelum ini, ya, tak silap saya. Beliau mengetahui, he knows it. Sebab tu dia tak sebut. Dia duk ulang-ulang Syekh Mahmad Adil ini adalah pemimpin rasmi sekarang ni. Kenapa tak tanya dia? Syekh Mahmad Adil adalah pemimpin rasmi sekarang ini dan dia telah menafikan dakwaan tersebut. Kami telah berbalas email dengan dia. Dia ini pemimpin. So he only stressed that Syekh Mahmad Adil adalah pemimpin, spiritual leader of the Naqsyabandiyah Al-Aliyah Tarikat at this moment. He never mentioned that Syekh Mahmad Adil is the son, is the eldest son, anak sulung kepada tertuduh, yakni Syekh Nazim Al-Haqqani. Jika diberitahu, akan tahu berlakunya conflict of interest kerana seorang anak akan membela ayahnya daripada tuduhan sesat dengan apa cara sekalipun. Demikian juga balasan email antara Ustaz Engku dengan Syekh Mahmad, ia sebenarnya tidak memiliki nilai. Pula dah, apa hal tak ada nilai pula orang berbalas email? Kita tabayun, kita tanyalah kepada pemimpin Tarekat Naqsyabandiyah, apa yang dituduh pada ayah kamu tu betul ataupun tidak? Okey. Kenapa saya kata tidak memiliki nilai? Okey. Dengar penjelasan saya. Syekh Mahmad Adil sebagai pemimpin rasmi Tarekat Naqsyabandiyah Al-Aliyah, sebagai anak sulung kepada Syekh Nazim Al-Haqqani, sudah tentu, sudah pasti mengikuti perkembangan tarikatnya di Malaysia dan juga tentang ayahnya di Malaysia. Dia tahu sebelum ni telah difatwakan sesat, kemudian ada pindaan yang meragukan kepada boleh diamalkan oleh para pengamal tarikat itu asalkan masih dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada dialog ini di Kuibs Perlis. Sudah tentu beliau mengambil tahu, sudah tentu beliau mengikuti perkembangan, dan apabila berlakunya pertukaran email, berbalas email antara Ustaz Engku, antara pihak ARG dengan Syekh Mahmad Adil, beliau akan memberi jawapan sudah tentu yang dalam rangka membela ayahnya daripada tuduhan sesat. Okey, conflict of interest. Dan
email itu berlaku setelah konflik panas tentang Nazim Al-Haqqani bermula Mac tahun 2022 ini, ya. Jadi sebab tu email tu pada saya tak ada nilai. Sebaliknya, rujukan-rujukan yang digunakan oleh Ustaz Salman, ia adalah rujukan-rujukan daripada sumber-sumber yang sedia ada, baik sebelum atau selepas konflik kedudukan Tarekat Naqsyabandiyah Al-Aliyah dan pemimpinnya Syekh Nazim Al-Haqqani. Baik sebelum atau selepas berlaku konflik itu, kontennya sama sahaja. Sebab sumber-sumber yang digunakan oleh Ustaz Salman itu, saya tegaskan sekali lagi, ia merupakan rujukan semua para pengamal Tarekat Naqsyabandiyah Al-Aliyah di serata dunia tanpa terhad kepada Malaysia sahaja. Okey? Jadi, ini yang kita kata rujukan yang original, yang asalnya, yang tidak diubah lagi. Okey? Dan sebab tu, bila dikatakan kenapa Ustaz Salman tidak tabayun dulu, tak tanya dulu, pada saya memang tak payah tanya. Kalau tanya, mereka akan adjust jawapan mereka. Oh, ini kat Malaysia ni, kena tukar sikit ni. Kat Malaysia ni dah jadi lain ni, apa semua tu. So, apa yang dilakukan oleh Ustaz Salman sebagai prosecutor adalah betul. Dia mengambil sumber-sumber itu dalam keadaan readily as it is. It is not adjusted and it is what that is being referenced to by the Naqsyabandiyah Aliyah followers all around the world. It is not adjusted. It is not specific to Malaysians only. Jadi, apa yang dilakukan oleh Ustaz Salman tersebut adalah sesuatu yang betul. Jangan tanya. Tak perlu tanya. Okey? Dan inilah yang saya katakan, ia adalah asli dan mewakili. Apa yang dirujuk oleh Ustaz Salman itu adalah asli dan mewakili pegangan sebenar Tarekat Naqsyabandiyah Al-Aliyah. Okey, berbeza dengan balasan email antara ARG, antara Ustaz Engku dengan Syekh Mehmet, ia adalah sesuatu yang baru saja berlaku, di mana Syekh Mehmet pun sudah tahu, oh ini kat Malaysia ni ayah aku duk kena teruk ni. Ayah aku duk kena, aku kena adjust jawapan supaya sebagai seorang anak sudah tentu aku akan bela ayah aku. Alright. Jadi satu lagi point. Okey, sekarang kita keluar dari mahkamah pula, kita masuk dalam kaedah usul fiqh. Okey, tadi olok-olok mahkamah kan. Okey, conflict of interest ditolak. Okey. Dalam kaedah usul fiqh ada satu kaedah yang sebut apabila berlaku pertentangan antara penafian dan penetapan, maka yang diunggulkan ialah penetapan, kerana penafian boleh berlaku kerana ketidaktahuan terhadap isu tersebut. Boleh faham ke? Saya ulangi ya. Apabila berlaku pertentangan antara penetapan dan penafian, maka penetapan diunggulkan kerana penafian boleh berlaku kerana ketidaktahuan terhadap isu tersebut. Contohnya, dalam kes ini, apabila anak-anak murid Syekh Nazim Al-Haqqani yang lain, yang utama, menetapkan bahawa Syekh Nazim memiliki akidah sekian-sekian, memiliki pemikiran sekian-sekian, mereka telah menetapkan. Tetapi Syekh Mahmud Adil pula menafikannya. Berlaku pertembungan antara penetapan dan penafian. Yang mana yang diunggulkan? Penetapan. Kerana penafian itu berlaku kerana orang itu tidak tahu bahawa benda itu sebenarnya wujud. Benda itu sebenarnya ada. Okey? Ini dalam kaedah usul fiqh. Ustaz Engku Ahmad Fazil pun saya yakin tahu tentang perkara ini. Ya. Jadi inilah sebenarnya 3 poin yang saya hendak ulas atau react ya, dalam video ini. Jadi sebelum berakhir, sedikit sebagai kesimpulan poin-poin penting ya. Okey, pertama sekali seperti yang saya katakan, ini asalnya ialah dialog ilmiah. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu sayang sekali Ustaz Engku Ahmad Fazil telah menjadikannya seolah-olah satu perbicaraan mahkamah, dan beliau menggunakan strategi-strategi kaedah-kaedah yang digunakan oleh peguam dalam mahkamah. Okay? Dan beliau dalam permainan seolah-olah mahkamah ini adalah defense lawyer atau defense team, sementara Ustaz Salman Ali pula adalah prosecutor. Sementara the accused ialah Syekh Nazim Al-Haqqani. Sebagai prosecutor,
Ustaz Salman Ali memang kena prove beyond reasonable doubt that the accused is guilty. Sebagai defense lawyer pula, Ustaz Engku perlu cast doubt over the prosecutor's evidence. Dan inilah yang dilakukan oleh Ustaz Engku dengan mengkritik cara pengambilan sumber dan sumber-sumber yang digunakan oleh Ustaz Salman Ali. Dan pengkritikan tersebut membawa kepada, seperti yang dikatakan oleh Ustaz Engku, ia adalah dhaif jiddan, tidak ilmiah, sembrono dan boleh dibakul sampahkan. Menarik tau dialog ni. Kita masuk mahkamah, kemudian kita masuk dalam bidang ilmu hadis, okey? Dan ini kita dapat jawab balik macam mana? Bahawa dalam pembicaraan mahkamah ada satu kaedah lain sebagai penghujahan, yang ini kita menggunakan kes yang sebelumnya sebagai hujah, dan ini disebut sebagai presiden. Dan dalam hal ini ada banyak presidennya, yang ini dalam sejarah Islam, di mana kebanyakan tokoh-tokoh, imam-imam, sarjana-sarjana, mereka tidak menulis sendiri pandangan-pandangan mereka, sebaliknya ia diriwayatkan oleh anak-anak murid mereka. Sebagaimana pandangan-pandangan Syekh Nazim Al-Haqqani diriwayatkan oleh anak-anak muridnya yang senior. Syekh Muhammad Adil, kita pilih dulu ya. Okey. Jadi, sebagaimana kita menerima periwayatan anak-anak murid senior daripada para imam, para tokoh, para sarjana itu, kita tak kata Syekh Al-Muzani ni salah dengar. Kita tak kata Syekh Al-Karabisi ni dia tak faham apa guru dia cakap. Okay? Dan kita pun tak tanya balik, Imam Syafi'i approve tak kita Al-Um tu? Imam Syafi'i suruh promote atau tidak? ISBN tu tak payahlah kan. Okay? Alright. Sebagaimana kita menerima pandangan-pandangan Imam Asy-Syafi'i melalui anak-anak muridnya, dan kita kata anak-anak muridnya lah yang paling faham tentang apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, dan mereka akan menyampaikannya sejujur yang boleh, seamanah yang boleh, tanpa silap lah, tanpa out of context lah, tanpa silap terjemah ke apa ke. Demikianlah juga anak-anak murid senior kepada Syekh Nazim Al-Haqqani, mereka juga akan meriwayatkan, akan menyampaikan apa yang disampaikan, apa yang dipegang, keyakinan yang dipegang oleh Syekh mereka, yakni Syekh Nazim Al-Haqqani, kerana mereka lah orang yang paling memahaminya, dan mereka akan menyampaikannya dengan penuh kejujuran, dengan penuh amanah. Mereka tak akan suka-suka terjemah Turki ke bahasa Inggeris jika mereka sendiri tak faham bahasa Turki, atau mereka sendiri tak faham bahasa Inggeris. Mereka tak akan suka-suka sengaja nukil out of context. Okey, mereka tak akan sengaja buat silap, padahal mereka ni sayang untuk guru mereka tu, dan mereka mahu ajarannya disampaikan kepada masyarakat. Jadi berdasarkan presiden ini, maka apa keraguan yang cuba dilakukan oleh tim defense team adalah tertolak. Okay, alright. Tapi meskipun Ustaz Engku menilai cara pengambilan sumber oleh Ustaz Salman Ali sebagai dhaif jiddan, tidak ilmiah, sembrono, nak ambil tong sampah balik ke? Beliau berusaha juga untuk membela. Padahal kalau dah sedemikian, tak payahlah nak membela. Dan bila disoal siasat pun, seketika sesi interogasi, tak payah layan. No comment, dhaif jiddan. No comment, boleh masuk bakul sampah. No comment, itu saja. Padahal dia layan, menunjukkan, betul ke ni? Kan? So, deep down inside, as if he, macam betul tu, tapi aku kena jawab dalam rangka membela Syekh Nazim. Alright? Okay. Dan yang ketiga ialah tentang Syekh Muhammad Adil, yang beberapa kali, bahkan mungkin berulang kali, disebut-sebut oleh Ustaz Engku Ahmad Fazil sebagai saksi utama. Okey, dalam pembicaraan sebagai saksi utama. Kenapa? Sebab dia itulah pemimpin rasmi Tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah pada masa kini. Satu perkara yang tidak dijelaskan oleh Ustaz Engku ialah Syekh Muhammad Adil itu adalah anak, ataupun lebih tepat anak sulung kepada Syekh Nazim Al-Haqqani. Kenapa beliau tidak jelaskan? Kerana beliau tahu berlakunya conflict of interest, kerana seorang ayah sudah tentu akan membela
seorang anak sudah tentu akan membela ayahnya daripada tuduhan-tuduhan sesat. Demikian juga balasan-balasan email itu. Bagi saya tak ada nilai sebab ia baru sahaja berlaku setelah timbulnya konflik tentang fatwa haram, pindaan fatwa ke atas Tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah dan juga Syekh Nazim Al-Haqqani. Maka Syekh Mahmud Adil sebagai seorang anak sudah tentu akan cuba membela ayahnya. Berbeza dengan sumber-sumber dan berbeza dengan rujukan-rujukan yang digunakan, yang dirujuk oleh Ustaz Salman Ali. Ia adalah sesuatu yang sedia ada, tidak diubah, baik sebelum atau selepas berlakunya konflik tentang Tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah dan Syekh Nazim Al-Haqqani di Malaysia ini. Kerana rujukan-rujukan tersebut, macam saya kata, sedia ada dan ia digunakan sebagai rujukan oleh para pengamal Tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah di serata dunia. It is not only for Malaysia saja. Okey, jadi balasan email tu macam saya kata tidak bernilai dan apa yang dilakukan oleh Ustaz Salman itulah sebenarnya betul. Tak payah nak confirm sebab we want the reference as it is. Sebagaimana sedia ada, tak maulah dah di-adjust kerana adanya konflik tentang Syekh Nazim Haqqani dan Tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah di Malaysia sekarang ni. We want the original as it is, not adjusted, not edited, not tampered with, not contaminated with anything. As it is, we want that, to use that, whether we can use it to judge whether Syekh Nazim Al-Haqqani is in line or against the parameters of Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah ulasan saya, reaction saya. Saya bukan peguam, jadi saya suka tengok cerita-cerita dekat TV dulu kan, cerita-cerita peguam LA Law masa muda-muda dulu kan. Ingat tak? Ada tak yang sezaman dengan saya LA Law? Ada lah juga tengok. Jadi sikit-sikit tentang mahkamah ni tahulah juga. Alright, jadi moga-moga dapat kita kata menjawab ataupun memberi ulasan dalam perkara ini ya, apabila Ustaz Engku cuba menjadikan sesi dialog ilmiah ini seolah-olah satu perbicaraan di mahkamah, maka saya pun mengulas seolah-olah kita ni di mahkamah juga ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.